test mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua viewers pedagangjawa.com. Pertamanya saya mohon maaf kepada semua viewers kerana dah lama dah tak buat video berkenaan dengan pelaburan saham disebabkan sekarang ni saya tengah fokus untuk pembikinan buku sulung saya iaitu buku hitam pedagang Jawa. Okey. So sekarang ni saya dah ada masa balik, jadi saya boleh fokus untuk buat video-video berkenaan dengan pelaburan. Okey. Tajuk hari ini saya akan terangkan berkenaan dengan risiko produk pelaburan, yang mana sebelum ni tuan-tuan dan puan-puan hanya didedahkan berkenaan dengan risiko pasaran sahaja, iaitu ketidaktentuan pasaran yang menyebabkan harga turun dan naik. Walaupun tuan-tuan dan puan-puan dah buat analisa sama ada fundamental ke, teknikal ke, sentimen ke, still harga boleh naik ataupun turun secara random. Produk pelaburan ni banyak, tapi saya besarkan dulu Okay, produk pelaburan ni banyak, tapi saya akan ambil 3 yang paling popular lah. Yang pertama adalah bond, yang kedua adalah saham, dan yang ketiga adalah derivatif. Okay. Definisi bond adalah surat utang. Kalau nak baca dia punya definisi memang panjang, tapi tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil yang paling ringkas. Bond adalah surat utang. Saham adalah milikan syarikat. Derivatif adalah kontrak. Bond biasanya low risk, saham biasanya medium risk, dan derivatif biasanya high risk. Jadi, mesti tuan-tuan dan puan-puan tertanya-tanya, apa faktor-faktor yang menyebabkan sesuatu produk pelaburan ni boleh jadi low risk, medium risk dan high risk. 3 faktor yang akan mempengaruhi risiko produk pelaburan ni adalah yang pertama, keupayaan hilang modal, yang kedua adalah milikan, dan ketiga adalah jumlah pemain pasaran. Okey, saya akan terangkan dulu satu persatu berdasarkan produk-produk pelaburan. Kita pergi dulu pada bond. Okey, faktor risiko yang pertama adalah keupayaan hilang modal. Bond hampir 99% saya boleh katakan tidak akan berdepan dengan risiko kehilangan modal. Okay, biasanya bond ada je punya face value, maturity date dan juga interest rate. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan labur sebanyak RM10,000 beli bond yang diisukan oleh kerajaan dalam bursa. Kerajaan jamin maturity date adalah 5 tahun. Lepas 5 tahun dapat balik pelaburan tuan-tuan sebanyak RM10,000, dan interest rate yang kerajaan akan bayar kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah 3% setiap tahun sehingga maturity date. Jadi risiko yang tuan-tuan dan puan-puan tanggung cuma pada interest rate sahaja. Sebagai contoh, pada tahun keempat, kerajaan tak mampu nak bayar 3% seperti yang dijanjikan kepada tuan-tuan dan puan-puan disebabkan ekonomi tak berapa cantik. Kerajaan mampu bayar 2% saja. Jadi perbezaan 1% itulah, 1% keuntungan itulah yang akan menjadi risiko kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan hanya hilang risiko hanya hilang keuntungan sahaja, bukan hilang modal. Dan yang kedua adalah faktor milikan. Bila tuan-tuan dan puan-puan beli bond ni, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat satu jaminan ataupun surat jaminan lah daripada pihak pengisu, sama ada kerajaan ataupun syarikat yang mana diorang berhutang dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apabila tuan-tuan beli sesuatu, dapat sesuatu, automatik dia adalah low risk. Dan yang ketiga adalah jumlah pemain pasaran. Bond mempunyai jumlah pemain pasaran yang cukup sedikit sehingga diorang terpaksa mencari bank sebagai market maker. Memang ada retail trader, retail investor ataupun institutional investor, tapi dia tak semeriah macam produk-produk pelaburan yang lain disebabkan dia punya pulangan yang cukup rendah. Jadi orang tak berminat. Kalau diorang waktu tu tengah risk on, bond bukan pilihan mereka. Kalau masa tu diorang tengah risk off, bond adalah pilihan mereka. Okey. Yang kedua, produk pelaburan saham dikatakan sebagai medium risk. Kita akan tengok satu persatu berdasarkan faktor-faktor risiko. Yang pertama adalah keupayaan hilang modal. Ya, kalau tuan-tuan dan puan-puan beli saham, tuan-tuan dan puan-puan ada
kebarang kalian untuk hilang modal sama ada sedikit ataupun total. Bagi contoh, tuan-tuan beli satu kaunter pada harga RM1. Lepas 6 bulan, kaunter tersebut dah turun menjadi 80 sen seunit. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan telah menanggung kerugian sebanyak 20 sen. Perbezaan antara harga beli dengan harga semasa. Jadi, kekurangan tersebut ataupun kerugian tersebut dia dah makan modal tuan-tuan dan puan-puan. Disebabkan dia makan modal tuan-tuan dan puan-puan, dia dikategorikan sebagai risiko yang agak tinggi lah. Kedua adalah milikan. Apabila tuan-tuan dan puan-puan beli satu saham, tuan-tuan dan puan-puan mendapat milikan dalam syarikat tersebut. Bila tuan-tuan beli sesuatu, dapat sesuatu, automatik risiko dia adalah rendah. Dan yang terakhir adalah jumlah pemain dalam pasaran. Dalam saham, jumlah pemain dalam pasaran ni boleh dikatakan banyak. Retail trader ada, investor trader ada, operator pun ada, foreign investor pun ada. So, diorang boleh beli saham dalam Malaysia dan kita boleh kategorikan dia punya risiko agak tinggi lah apabila jumlah player ni banyak. So, ding dong, tambah tolak daripada semua faktor risiko tu, kita boleh kategorikan saham sebagai medium risk. Okay, yang terakhir adalah produk derivatif. Bila derivatif ni mungkin ramai yang tak faham, tapi bila kita sebut the CFD, forward ataupun future, mungkin ada yang faham lah. Ataupun kalau tak faham juga forward future ni, paling dekat adalah option. Kenapa dia high risk? Tengok yang pertama, faktor kehilangan modal. Ya, dia boleh hilang modal. Sama macam saham. Kalau tuan-tuan beli RM1, lepas 6 bulan, dia boleh jadi 50 sen. So, perbezaan antara beli dengan jual tu adalah risiko yang tuan-tuan dan puan-puan perlu tanggung. Dan yang kedua adalah faktor milikan. Bila dalam derivatif produk ni, dia sebenarnya kontrak saja. Dia tak ada pun benda yang fizikal ke apa ke yang deliver waktu jual ataupun beli, sebab dia semata-mata kontrak. Jadi apabila tuan-tuan dan puan-puan beli sesuatu tapi tak dapat sesuatu, jadi dia adalah high risk. Dan yang terakhir adalah jumlah player. Jumlah player dalam derivatif produk ni boleh dikatakan cukup tinggi. Semua yang ada dalam saham ada dalam derivatif, cuma volume dia tu volume tu besar. Macam kalau tuan-tuan dan puan pergi option ke ataupun forex online trading ke, so dia punya jumlah player pasarannya tu agak ramai. Malah dalam derivatif ni mungkin ada produk-produk tu tak ramai player, tapi disebabkan dia mempunyai faktor time constraint, menyebabkan dia punya produk tu menjadi terlalu volatile. Maksud volatile ni, perubahan harga tu terlampau laju. Contoh, hari ni pagi tuan-tuan tengok naik, beli RM1 naik sampai RM1.30. Petang tuan-tuan boleh tengok harga boleh jatuh sampai harga 70 sen, 60 sen. So, derivatif adalah high risk. Okey, itu saja untuk hari ini. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan fahamlah apa yang cuba saya sampaikan, sebab saya dah lama tak buat video. Dan saya dah hilang sikit dah tempoh untuk bagi pelajaran dalam bentuk video ni. Okey. Itu saja daripada saya. Berjumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.